Salam sejahtera kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Pemotong Kayu yang Jujur. Wahai kawan-kawan, mari dengarlah syair sebagai pembuka tirai cerita saya. Yang terlena sedar-sedarkan, yang tersedar dengar-dengarkan, yang terdengar fikir-fikirkan. Tersebutlah kisah di sebuah desa, pemotong kayu miskin dan tua. Sebilah kapak peneman setia, sumber rezeki Pak Dola Mak Mela. Di dalam sebuah kampung tinggal seorang pemotong kayu yang miskin dan tua yang bernama Pak Dola. Pak Dola hanyalah mencari rezeki dengan menebang pokok untuk dijual sebagai kayu api. Hanya isterinya Mak Mela, peneman hidup saban hari tanpa dikurniakan anak. Pada suatu pagi, pergilah Pak Dola ke hutan untuk menebang pokok. Biasanya Pak Dola ke hutan bersama-sama Mak Mela. Kali ini dia berseorangan. Sebelum terbit matahari, Pak Dola telah memulakan perjalanannya ke hutan untuk mencari kayu api. Seharianlah Pak Dola menebang pokok dengan kapak besinya yang uzur. Apabila penat, Pak Dola berhenti seketika. Tidak lama berehat, Pak Dola meneruskan kerjanya. Oleh kerana terlalu lama memegang kapak, tangan Pak Dola menjadi lemah. Akhirnya, kapak itu terlepas dari genggamannya lalu terjatuh ke dalam sungai yang dalam. Pak Dola pun menangis kerana kehilangan kapak yang menjadi punca rezeki. Hendak terjun mencari tetapi takut disambar arus. Merataplah Pak Dola mengenangkan nasib. Maka bersimpatilah pari-pari di langit melihat kesedihan Pak Dola. Turunlah pari-pari bertanya, "Wahai orang tua, kenapa bersedih hati?" Pak Dola terkejut dengan suara yang didengarnya, lalu diceritakan apa yang berlaku. "Baiklah, akan kubantu mencari kapak engkau yang tenggelam." Lalu dengan serta-merta terjunlah si pari-pari ke dalam sungai. Beberapa minit timbul kembali si pari-pari sambil membawa kapak emas lalu dihulur kepada Pak Dola. Dengan sedih jawab Pak Dola, "Bukan, ini bukan kepunyaan hamba. Tidak mampu hamba memiliki kapak emas ini." Lalu terjunlah sekali lagi si pari-pari ke dalam sungai dan timbul kembali bersama kapak perak. Tidak juga mengaku Pak Dola kerana itu bukan kapak miliknya. Sekali lagi si pari-pari terjun dan membawa kapak gangsa. Tidak juga si tua itu menerimanya sehinggalah si pari-pari membawakannya kapak besi yang uzur. Bergembiralah Pak Dola apabila terpandang akan kapak itu kerana itulah kapak miliknya. Pari-pari menyerahkan kapak tersebut kepada Pak Dola. Sebagai balasan kejujurannya, kapak emas, perak dan gangsa turut dihadiahkan.
Pulanglah Pak Dola dengan hati yang gembira. Sesampainya ke rumah, lalu diceritakan kepada isterinya apa yang berlaku. Mak Mela turut bergembira dengan kejujuran suaminya. Keesokan hari, isteri Pak Dola pun sihat dan mereka hidup bahagia. Demikianlah kawan-kawan, ambillah pengajaran daripada cerita yang saya sampaikan tadi. Kita mestilah jujur walau dalam apa keadaan sekalipun. Kerana sikap jujur akan membawa balasan yang baik. Ingatlah kawan-kawan, kita juga haruslah bersyukur dengan takdir yang menimpa kita, menjadikan kehidupan lebih bernilai. Buah cempedak bentuknya bujur sangat disukai oleh semua. Jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Sekian, terima kasih.